Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa amalan salihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana hari ini kita dipertemukan lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dan mendapat petunjuk dan juga rahmat daripada Allah SWT. Jadi hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Risalatul Tauhid, iaitu dalam bab Fardhu Ain ni. Jadi kita akan sambung tentang sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ketiga, sifat yang wajib bagi Allah yang ketiga. Hari itu kita dah cerita sifat wajib bagi Allah yang kedua, iaitu sifat Al-Qidam. Al-Qidam maksudnya sedia. Kata pengarang, sifat yang ketiga Al-Baqa'u, artinya kekal. Maksudnya kekal lah, sentiasa ada. Apa maksud kekal itu? Iaitu sentiasa ada, tiada akhir, tiada pengakhiran, tiada penghujung. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Jadi baqa ini maksudnya Allah itu tidak ada akhir dan tidak ada penghujung. Sampai bila? Sampai bila-bila Allah Ta'ala tidak ada penghujung, tidak ada penamat lah. Kalau kata sehingga alam ini hancur sekalipun, kiamat sekalipun, Allah Ta'ala itu tetap dengan ada. Hari itu kita bincang Allah Ta'ala itu sedia, maksudnya tidak ada permulaan. Jadi baqa ini cerita Allah Ta'ala itu tidak ada akhir. Okey, baik. Ada tak benda lain yang tidak ada akhir? Ada, tapi itu dia panggil secara aridi, dengan ada asbab yang lain, dengan ada perantara yang lain, barulah dia akan kekal dengan ada kenyataan daripada Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Okey. Adapun yang lain daripada Tuhan ada juga. Yang lain daripada Tuhan ada juga yang kekal. Tiada binasa selama-lamanya. Dia tidak binasa untuk selama-lamanya. Sampai bila pun dia tidak binasa. Tapi dia ada mula. Tapi kekal juga. Kekal tu sebab Allah Ta'ala sebut dia kekal. Contohnya apa? Contohnya ayat Quran Allah sebut khalidina fiha abada. Itu adalah untuk orang yang masuk syurga. Jadi orang yang masuk syurga tu khalidina fiha abada, menetaplah mereka itu di dalam syurga itu abada. Maksudnya selama-lamanya. Selama-lamanya ni maksudnya tidak ada akhir, kan? Okey, baik. Tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki. Yang kata pada benda yang lain tu bukan kekal yang hakiki. Itu adalah kekal yang aridi dia panggil. Kekal yang aridi. Hakiki ni maksudnya kekal yang betul lah. Kekal yang betul mana? Tidak bermula dengan ada. Bermula dengan tiada. Tidak bermula dengan tiada. Kemudian bukan dengan sebab adanya kenyataan yang lain barulah dia kekal. Tak? Jadi kekal, ada benda yang lain yang kekal juga, tapi dia kekal secara aridi, secara yang mendatang. Kekal secara mendatang. Seperti syurga. Contoh syurga. Syurga ni sebab Allah Ta'ala sebut syurga ni tidak akan dimusnahkan. Jadi dia kekal lah, kekal. Tapi dia ada mula. Dia bukan sedia, dia ada terus sekali dengan alam ni, tak. Tapi Allah Ta'ala cipta dia kemudian, kan? Kemudian neraka pun sama juga. Allah Ta'ala dah cipta neraka tu, dan neraka itu akan kekal. Sampai bila-bila lah, kekal sampai bila-bila. Lauhun, dia panggil lauhun, lauh mahfuz. Yang kita sebut lauh mahfuz tu yang tu lah, kan? Lauhun ni kalau ikut terjemahan bahasa adalah sekeping papan. Tu maksudnya lauh tu, kan? Maksudnya kepingan. Macam mana? Wallahu a'lam. Akhirat nanti kita boleh tengok lah benda ni. Walaupun sekarang kita tak boleh tengok, tapi di akhirat nanti kita boleh tengok, kan? Kemudian arash pun sama juga kekal, tapi dia ada permulaan. Kekal itu
Kekal yang kita sebut tadi lah, kekal yang aridi. Jadi kekal ni dia ada dua. Kekal ni ada dua. Satu dia panggil kekal yang hakiki, kemudian yang kedua dia panggil kekal yang aridi. Kekal yang hakiki iaitu zat Allah. Kekal yang aridi iaitu apa yang ada kenyataan daripada Allah Ta'ala sendiri, kan, yang dalam Al-Quran lah, kan. Kemudian qalam, kemudian kursi. Ini benda ni nanti kita akan bincang pada ujung-ujung nanti dalam kitab ni lah. Jadi kena tunggu sampai habis lah. Kalau tidak, tak faham lah benda apa itu qalam, apa itu kursi. Bukan kerusi ya, kursi. Kursi ni kursi Allah Ta'ala lah. Dan ruh, dan juga ruh pun akan kekal. Macam kita dalam badan kita ada ruh, jadi ruh kita akan kekal. Tapi ini kesalahan pandangan ulama lah, nanti kita akan bincang dalam bab ruh nanti lah. Maka perkara yang tersebut ini dikatakan kekal kerana mendatang, disebabkan oleh perkara yang mendatang. Segala perkara yang kita sebut tadi, iaitu apa tadi kita sebut tadi? Syurga, neraka, luh, arash, qalam, kursi dan juga ruh. Jadi semua ni kekal dengan cara mendatang, kerana takluk kudrat dan iradat Allah Ta'ala mengekalkannya. Jadi benda ni semua yang kita sebut tadi ni dia kekal sebab Allah Ta'ala yang nak mengekalkan, iaitu dengan kudrat ni maksudnya kuasa Allah, dan iradat iaitu dengan kehendak Allah Ta'ala, barulah benda-benda ni dia kekal. Jadi dan benda ni juga ada kenyataan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, barulah benda-benda ni kekal. Lain pada tu tidak dipanggil kekal, kan. Kita pun dalam bahasa kita nak guna kekal ni pun kena tengok jugalah. Sebab apa? Takut nanti ini untuk menjaga adab lah, jangan guna sewenang-wenangnya perkataan kekal itulah. Sebab kekal ni melibatkan zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau nak pakai perkataan kekal tu, kita cermat sikit lah, kan. Okey, baik. Kemudian peringatan daripada pengarang kitab ni, segala jisim. Apa itu jisim? Jisim iaitu tubuh makhluk lah, kan. Semuanya binasa melainkan, semua jisim semuanya binasa melainkan ajbuz zanab, ini perkataan benda-benda contoh-contoh yang Ustaz sebut ni, nanti buat nota lah. Sila buat nota. Sebab apa suruh buat nota, suruh tulis ni? Supaya kita ingat. Ilmu ni ulama ibaratkan dia seumpama binatang yang buas. Jadi bila binatang yang buas ni kita tangkap, kita kena ikat elok-elok lah, supaya dia tidak terlepas, kan. Jadi dia kata sini yang tidak binasa juga iaitu ajbuz zanab. Apa itu ajbuz zanab? Tulang kecil seperti biji sawi duduknya di tonggeng manusia. Ini bahasa dalam kitab ni lah, kan. Dia sebut, dia kata ajbuz zanab ni kat mana? Dia berada di punggung kita tu lah, di belakang tu, dekat sulbi belakang tu. Jadi di situ dia ada sebesar biji sawi, bukan tulang yang besar tu lah. Kalau kita pegang sekarang, kita boleh rasa lah, tak kira try lah, tengok, kan. Pegang belakang tu, kan. Jadi kita rasa itu tulang tu akan kekal. Tapi besar mana? Besar sebiji sawi, besar seperti biji sawi. Bisa tengok ada biji sawi? Tak bisa tengok, nanti pergi kedai beli, tengok besar mana biji sawi. Yang besar tu lah yang akan kekal. Itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak. Jadi dia kata itu adalah benih anak Adam yang akan bangkit daripada kubur nanti. Daripada situlah nanti kita akan dibangkitkan. Ustaz, betul ke benda ini? Benda yang khilaf, yang kita gaduh lah. Yang tak khilaf tu sifat yang wajib bagi Allah tu, itu yang tak khilaf, kan. Ini benda yang ada khilaf, yang ada kesalahan pandangan ulama, kita peganglah yang mana yang kita yakin. Okey, jisim sekalian nabi-nabi ini antara yang kekal lagi, kan. Tadi ajbuz zanab. Kemudian jisim sekalian nabi-nabi iaitu tubuh badan nabi, jasad para nabi, jasad mereka kekal. Dan jisim orang yang mati perang sabilillah, dan juga tubuh orang yang mati dalam peperangan sabilillah. Jadi orang yang mati dalam peperangan pun tubuhnya akan kekal juga sehingga ke hari kiamat lah.
tinggalkan hari kiamat. Tubuh dia tidak rosak. Maka ketiga-tiga ini kekal juga, tetapi kekalnya aridi. Tiga-tiga ni kekal. Mana tadi? Ajbuz zanab, jasad para nabi, kemudian jasad para syuhada lah kita panggil, orang yang mati di dalam peperangan, dia akan kekal. Ketiga-tiga ni kekal. Tapi kekal yang macam mana? Kekal yang secara aridi lah, dia tidak akan musnah sampai bila-bila lah, kan? Yang demikian, dengan yang demikian tadi, kenyataan tadi nyatalah, dengan keterangan cerita tadi, nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada 3 bahagi. Jadi dengan benda yang kita bincang tadi, dengan kenyataan tadi, terbahagi kepada 3. Ada benda yang dapat kita buat kesimpulan, iaitu dengan 3 perkara. Yang pertama, tiada permulaan dan tiada kesudahan, ialah zat dan sifat Allah. Tiada permulaan, itu kita cerita kidam kan, tidak ada permulaan, jadi itu adalah sifat Allah. Dan tiada kesudahan ialah zat dan sifat Allah. Tiada permulaan. Zat dan sifat Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan dan juga tidak ada kesudahan, tidak ada akhir. Okey, yang kedua, ada permulaan tetapi tiada kesudahan. Ada mula tapi tak ada ujung, kan? Apa benda yang ada mula tapi tak ada ujung? Iaitu syurga. Ada mula, kan? Tapi tidak ada ujung. Syurga dan neraka. Syurga, neraka dan perkara yang kita sebut tadi lah. Ada banyak juga tadi, kan? Tak payah ulang lah. Kalau dah tulis nanti kita nampak lah apa benda ada, kan? Neraka dan sebagaimana yang 10 perkara yang di atas itu, 10 benda yang disebut di atas tadi. Sebelum ni kita dah sebut 10 perkara yang kekal dengan secara aridi, kan? Habis itu. Kemudian yang ketiga, adapun permulaan, ada permulaan dan kesudahan, iaitu segala makhluk yang lain daripada 10 yang tersebut itu. Jadi dia kata yang ni, yang ketiga ni, dia kata pecahan ni boleh bagi pada 3 tadi, kan? Yang ketiga iaitu ada permulaan dan ada kesudahan. Ada mula dan juga ada tamat. Ada mula dan juga dia ada rosak, kan? Jadi itu 3 benda tadi, kan? Pertama, tiga benda. Okey, tiga benda. Tu 3, kan? Okey, baik. 3 benda. Yang pertama, ada mula dan tak ada penamat, tak ada penghujung, tak ada binasa, kan? Kemudian yang kedua, tak ada mula dan tak ada hujung, iaitu zat Allah. Kemudian yang ketiga, ada mula dan juga ada hujung. Jadi itu 3 kesimpulan yang kita dapat daripada sifat baqa tadi yang kita bincangkan tadi. Jadi saya ingatkanlah kita hari ini sampai setakat tu saja. Kita sambung masa akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.